Selalunya aku akan update ataupun upload video dan record aku punya video guna telekungkan. Tapi kali ini berbeza sikit sebab kali ini aku record bukannya waktu solat. Maksud aku bukan selepas asar. Okay, anyway, hari ini aku mau kongsi salah satu pengalaman aku sepanjang menjadi student dan belajar di Semenanjung. Okay, ada satu hari ni aku masuk satu kelas tau. Dalam kelas tu memang ramai student. Dan waktu tu ada satu orang lecturer perempuan. Aku ingat sangat nama lecturer tu dan aku ingat sangat muka dia. Dan aku ingat setiap kata-kata dia yang aku rasa mungkin dia tak sedar ataupun tak perasan apa yang dia cakap tu. Ataupun juga aku rasa mungkin dia tiada pengetahuan pasal apa yang dia cakap tu. Okay, sepanjang aku menjadi student ni, of course dah ramai yang pandang aku lain. Bukan pandang maksud dia macam pandang yang negatif, tapi pandang macam kalau selalunya, kalau student Semenanjung ataupun orang Semenanjung, dia tahu ada orang Sabah, mesti dia akan cakap macam ni kan. Dia akan guna perkataan bah-bah dekat ujung. Sampai satu tahap tu, aku juga merupakan salah seorang yang tak terlepas dipanggil ataupun orang panggil nama aku dengan perkataan bah. Ya, aku adalah salah satu orang yang dipanggil bah. Walaupun pada hakikatnya nama aku bukan bah, tapi dia orang tetap panggil aku bah. So, apa yang aku mau kongsi adalah, aku masuk satu kelas ni. Kelas apa aku nak mau mention, tapi ada satu lecturer ni, dia cakap macam ni tau. Waktu tu, dia tanya kita orang tentang negeri masing-masing, asal dari mana dan ceritakan pengalaman lah. So, kiranya macam volunteer, siapa yang mau kongsi dia punya cerita, asal usul dia macam tu. Ada beberapa orang yang volunteer, dia nak juga kongsi dia punya cerita ataupun kisah hidup dia, start daripada mana dia tinggal, asal usul dia, semuanya. Sampai satu tahap tu, bila semua student sudah share dia orang punya asal usul kan, lecturer aku dia ada kupas sedikit sebanyak pasal negeri Sabah. Dan ada perkataan yang memang aku tak boleh lupa sampai saat ini. Dia cakap macam ni. Contohnya dekat Sabah, Rotex tiada. Lepas tu ramai yang masih tinggal di atas pokok. Sabah tak maju. Dan yang paling aku tak boleh lupa, dia cakap macam ni, Sabah tak bayar cukai. Waktu aku dengar macam tu, antara banyak ilmu-ilmu yang disampaikan, itu adalah salah satu ilmu yang aku rasa aku tak boleh terima. Sebab fakta dan kenyataan yang dia bagi tu adalah salah sama sekali. So, aku cuma anggap yang dia nak pernah datang Sabah. Lepas dia cakap macam tu, ada member aku datang tanya aku, betul ke orang Sabah masih duduk atas pokok? Betul ke orang Sabah nak bayar cukai? Betul ke apa yang lecturer tu cakap? Dia orang tanya macam tu tau. Dan aku waktu tu ketawa je lah aku mampu. Sebab lucu bah apa yang dia cakap tu. Macam tak boleh diterima oleh akal. Lecturer yang aku anggap berpengetahuan ataupun berilmu pengetahuan yang besar, terus drop secara mendadak. Sebab aku rasa macam sepatutnya dia nak patut tau cakap macam tu. Aku try tau untuk digest apa yang dia cakap tu, tapi aku masih tak boleh terima. Sampailah satu saat tu aku fikir macam ni, tak apalah kot, mungkin lah lecturer ni tak pernah datang Sabah kali kan, sebab tu dia cakap macam tu. Sebab bagi aku itu macam penghinaan tau. Dan kalau kau mau kongsi sesuatu dekat student, lagi-lagi kau seorang lecturer, sepatutnya kau kena kongsi fakta yang sebenar tau. Kau nak boleh kongsi macam tu je tanpa kau buat research. Seriously, memang aku tak boleh terima. Walaupun benda tu sudah bertahun berlalu, tapi sampai sekarang aku masih ingat lagi. Lagi-lagi bila ada satu peguam ni, aku ada nampak dia post something yang ada satu kenyataan yang dia post tentang Sabah dan Sarawak. Dan bila aku baca dia punya perkongsian tu, ada part yang aku setuju, ada part yang aku tak setuju. So disebabkan itulah munculnya video yang kali ni. Aku sebagai orang Sabah, aku rasa sebelum seseorang tu, lagi-lagi yang asal Semenanjung ni, sebelum korang mau kongsi korang punya cerita ataupun pengetahuan tentang negeri Sabah dan Sarawak, sepatutnya korang datang dulu di Sabah dan Sarawak tu dan tengok sendiri macam mana dia punya culture, macam mana kehidupan dia dekat sana, macam mana suasana dia sebelum korang lontarkan korang punya suara ataupun sebelum korang share korang punya cerita. Okay, lagi-lagi bila kau seorang lecturer, peguam ataupun mungkin orang-orang yang berpengaruh, dan kau kena ingat tau, bila kau kongsi sesuatu tu, ramai yang akan tonton, ramai yang akan tengok, ramai yang akan baca. So berhati-hati bila share. Dan pesanan ni juga untuk aku, sebab aku takut juga bila satu hari nanti apa yang aku cakap akan makan diri. Tapi harap tak lah, tak kisah kalau kau mau kongsi sesuatu tu, tapi berpada-pada dan pastikanlah fakta yang betul. Jangan disebabkan salah bicara badan kau binasa. Okay? Oh ya, ada satu lagi cerita. Waktu aku dekat sekolah dulu, ada satu orang guru
dia ditransfer dari Semenanjung ke Sabah. So waktu tu dia bagi tahu macam ni tau. Waktu dia dapat surat tawaran tu untuk mengajar di Sabah, waktu tu family dia adalah orang yang paling takut, cemas, sebab family dia anggap sama macam lecturer aku tu anggap. Family dia sediakan dia macam-macam makanan, kelengkapan sebelum pindah ke Sabah. Sampaikan dia keluarkan duit kertas banyak-banyak dalam satu beg sebab family dia anggap dekat Sabah tiada mesin ATM.